Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna bil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, lebih kurang pengertian kepada ayat yang saya baca tadi. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal dan yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang laki-laki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka, maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya, dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak berhadir bersama, dengan pemeliharaan itu, dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya dan seterusnya. Tuan-tuan, ini adalah dalam surah An-Nisa yang menyebutkan saudara-saudara dengan panjang lebar mengenai kepentingan, mengenai tanggungjawab seorang suami kepada seorang isteri, kepada keluarga. Bila disebut isteri di sini secara tak langsung menyebut tanggungjawab-tanggungjawab yang lain, terutama kepada anak-anak. Jadi intinya ialah orang laki-laki itu ketua kepada orang perempuan. Orang laki-laki itu ketua dalam rumah tangga. Orang laki-laki itu ialah tempat, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Keluar pagi, balik petang, keluar petang, balik pagi dan sebagainya adalah untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk dibawa balik, dibagikan dengan anak-anak. Rezeki itu dalam bentuk makanan, pakaian dan berbagai-bagai lagi yang haram, tidak ada unsur-unsur syubhah dan haram di dalamnya. Dan juga yang disebutkan juga tadi saudara bahawa yang orang laki-laki secara detailnya lagi adalah bertanggungjawab untuk menentukan, pertama, persoalan mengenai memberikan keselamatan kepada keluarga. Itu tanggungjawab orang laki-laki, tanggungjawab suami, tanggungjawab ayah. Yang kedua, memberi nafkah yang disebutkan tadi. Tanggungjawab orang laki-laki, tanggungjawab seorang ayah. Nafkah insya-Allah bagi laki-laki dan bagi perempuan, tuan-tuan, dua-dua sekali. Nafkah zahirnya dan nafkah batinnya. Yang ketiga, saudara, memberi perlindungan, melindungkan anak isteri daripada bahaya, melindungkan anak isteri daripada orang-orang ataupun elemen-elemen yang boleh mengganggu-gugat kepada kehormatan, reputasi, status keluarga itu. Penghormatan, tuan-tuan dan puan, ini sangat perlu dijaga, dan penjagaan itu terletak kepada bahu suami yang dibantu oleh isteri, terletak kepada ayah yang dibantu oleh mak dan sebagainya. Yang ketiga, persoalan pendidikan, insya-Allah. Suami juga bertanggungjawab untuk menentukan framework atau dasar-dasar, prinsip-prinsip kepada apa nak diberi kepada anak-anak, apa hala tujunya, apa matlamatnya, apa objektif terdekatnya. Yang tuan-tuan dan puan, itu adalah tanggungjawab suami disokong oleh isteri. Dan yang akhirnya saudara, tanggungjawab ini juga meliputi yang lain-lain lagi, tuan-tuan. Maknanya tanggungjawab yang besar, tanggungjawab yang tinggi, tanggungjawab yang teratas dalam keluarga memang secara fitrahnya diletakkan di bahu suami. Adapun pada isteri, tuan-tuan dan puan, dah dijelaskan. Tanggungjawabnya ialah mengurus rumah, tanggungjawabnya ialah mendidik anak, tanggungjawabnya ialah mengasuh anak, tanggungjawabnya ialah mengurus dapur, tanggungjawabnya ialah menyediakan pakaian dan makanan pakaian, tanggungjawabnya juga mendidik, tanggungjawabnya sudah menentukan rumah tangganya diurus dengan baik, tanggungjawabnya ialah rumah tangganya berdisiplin, tanggungjawabnya ialah anak-anak berdisiplin, tanggungjawabnya berbagai-bagai, dan tanggungjawabnya more or less, tuan-tuan, in short, domestic in nature.
Tanggungjawabnya lebih kepada dalaman rumah. Itu tanggungjawab dia. Luaran rumah termasuk elemen juga dalam rumah, itu tanggungjawab yang dipikul oleh suami. Jelas tuan-tuan dan puan ya. Okey. Persoalannya sekarang ialah yang kita bincang ini, tajuk yang kita bincang pagi ini tuan-tuan dan puan ialah urus anak-anak menjadi punca perselisihan. Urusan anak-anak punca perselisihan. Urusan mengurus anak-anak menjadi punca perselisihan. Nah, kenapa timbul begitu? Pertama sekali, saudara, kita kena jelas. Sangat-sangat jelas. Perkahwinan itu diantaranya selain menemukan seorang lelaki dengan seorang perempuan, perkahwinan itu mempunyai motif, tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan zuriat. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, berkahwin kamulah untuk mendapatkan zuriat dan memperbanyakkan zuriat kamu untuk memperbanyakkan umat Muhammad yang berkualiti. Didik anak dengan berkualiti, didik bayi dengan berkualiti, didik toddlers dengan berkualiti, didik anak remaja dengan berkualiti, didik anak yang menjelang dewasa dengan berkualiti. Dengan ramainya. Kita nak umat Muhammad ramai yang berkualiti. Ini yang diperbahaskan. Ramai kuantiti tak cukup. Ramai kuantiti tuan-tuan, bilangan saja ramai macam buih di lautan. Ada hadis menyebutkan, ramai tak orang akhir zaman ni, ramai tak umat kau di akhir zaman, ramai macam buih di lautan. Tetapi pasal imannya lemah, pasal keyakinan kepada Allah lemah, akidahnya lemah, syariatnya lemah, akhlaknya lemah, buih di lautan itu tuan-tuan, buih-buih yang banyak itu meletup, tidak ada gunanya. Habis tuan-tuan, gitu saja. Nah, begitulah umat Islam. Umat Islam dalam dunia tuan-tuan, exactly apa yang disebut. Salah satu fenomena akhir zaman ialah umat Islam ramai, tapi ramai seperti buih di lautan. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia jadi buih di lautan? Sebab dia tidak ada kualiti. Sementara orang Jepun berkualiti, orang Korea berkualiti, orang Cina pun sekarang bangun berkualiti, orang Eropah berkualiti, orang Australia berkualiti, orang Brazil, tuan-tuan, antara di Latin America yang maju, Brazil, Argentina berkualiti. Dan kita tengok tuan-tuan, masyarakat Muslim, negara Muslim, kalau tidak ada minyak di Teluk, kalau tak ada minyak di Teluk Arab, kalau tidak ada minyak dengan negara Timur Tengah, apa nak jadi kepada mereka? Sedangkan ada minyak, ada kemampuan, ada kebolehan, mereka bergaduh sesama mereka, mereka berperang sesama mereka, mereka dihasut sesama mereka. Itulah tuan-tuan ni. Orang Islam sudah diikat hidungnya, sudah dicocok hidungnya, boleh dibawa ke mana-mana nak dibawa. Hingga ke lubang mana pun boleh dibawa. Siapa yang membawa? Orang Barat, orang Amerika. Yang mereka mempunyai fikir macam mana nak mengikat orang Islam. Baik tuan-tuan, itu yang besarnya. Yang kecilnya di rumah pun situasinya sama. Pertama, sudah tentulah tuan-tuan dah, yang pertama sekali, hendakkan anak-anak. Okey. Alhamdulillah, kahwin 2 tahun, Allah kurniakan seorang cahaya mata yang comel, sama ada laki-laki atau perempuan. Allah mengandung bulan yang pertama punya gembiralah bila doktor mengatakan, yes, your wife is conceiving. Wife you mengandung. Punyalah seronok. Seronok and looking forward almost every day. Kita tengok perkembangan kandungan daripada bulan ke bulan, bulan ke bulan. Excited. Nak menunggu kelahiran pun excited. Dah beli dah. Baru mengandung 5 bulan dah pergi shopping, dah beli. Beli baju budak-budak, beli baju bayi, beli tempat mandikan bayi, beli sabun bayi, beli apa pun tuan-tuan. Keperluan-keperluan kan, beli puting-puting bayi. Sudah boleh. Kemudian tuan-tuan, datanglah pada hari kelahiran. Allah. Tuan-tuan, saya pun mempunyai pengalaman tuan-tuan.
menemani isteri untuk melahirkan anak yang sulung. Macam mana tuan-tuan ni? Excitement tu, excited. Duduk salah, berdiri salah, isteri berada labor room. Kalau di Malaysia ni tak berapa dialu-alukan untuk isteri bersama melihat, untuk bersama isteri untuk melihat dia melahirkan anak. Tapi kalau negara barat, setengah negara barat menjemput suami bersama-sama untuk menyambut kelahiran anak, untuk menyambut kelahiran. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan, saya berpeluang juga menyambut kelahiran itu di negara barat. Dan nampak kita diberikan ruang di samping doktor untuk sama-sama kita mengeluarkan anak daripada perut ibu yang mengandungkannya. Macam mana kita rasakan? Di situlah kita merasakan, tuan-tuan melihat macam mana isteri kita, tuan-tuan. Isteri kita sebenarnya, tuan-tuan, merasakan ketika itu dari segi kesakitan adalah puncak kesakitan. Hadis mengatakan, hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, bila isteri melahirkan anak dalam meneran yang terakhirnya itu, nyawanya berada di hujung-hujung rambutnya. Alah tuan-tuan, kita tengok macam mana mengerangnya. Kita tengok isteri kata macam mana menjeritnya, menyebut nama suaminya, menyebut nama emaknya. Tak tahan lagi dah tuan, tak tahan lagi. Doktor bersama dengannya menunggu saat bayi keluar daripada perut ibunya. Dan kita dia bagi tahu, alhamdulillah, nurse datang bagi tahu, Cik Man dah selamat dah, Cik Man. Kita tak tanya anak lelaki, anak perempuan, bila saya boleh tengok anak saya? Nurse kata nanti dalam 1 jam insya-Allah kita boleh tengok dia. Kita pun excited dalam kepala kita. Ya Allah, cukupkanlah sifatnya. Wahai Allah, jauhkan daripada sifat-sifat yang tidak cukup, deformation. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berjayakanlah wahai Allah. Ya Allah, kurniakan anak yang salih, anak yang salihah. Ya Allah, selamatkanlah ibunya wahai Allah. Selamatkanlah isteriku wahai Allah. Itu pada masa 1 jam sebelum kita dapat diberikan kesempatan melihat anak kita, untuk nurse akan datang setelah dibersihkan, setelah dimandikan, setelah dibedakkan, setelah dibedungkan, seluruhnya diserahkan kepada kita. Cik Man, sila. Cik Man, sila. Apa sila tu tuan-tuan? Sila itu artinya ialah menyerahkan kepada ayahnya buat pertama kalinya melihat anaknya, tuan-tuan. Dan melihat anaknya setelah mencium sedikit lebih kurang anaknya itu, mencari satu sudut menghadap kiblat. Nak merasakan, tuan-tuan, sudut menghadap kiblat, nak memberikan kata-kata semangat, nak memberikan kata-kata aluan, nak memberikan kata-kata pujian, nak memberikan kata-kata motivasi, nak memberikan kata-kata semangat, nak memberikan kata-kata akidah, syariah, akhlak, nak memberikan kata-kata agama kepada anak kita. Apa dia? Azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Bayang tuan-tuan, anak kita umur 1 jam sudah disebutkan hayya 'alas salah. Marilah kepada salat wahai anakku, marilah kepada salat, marilah kepada salat, marilah kepada salat. Hayya 'alal falah. Marilah kepada kejayaan wahai anakku, marilah kepada kejayaan, marilah kepada kejayaan, marilah kepada kejayaan. Wahai anakku, marilah kepada kejayaan. Kejayaan yang bagaimana wahai anakku? Kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hayya 'alas salah. Kejayaan itu hanya berlaku pertama kali setelah kita terlebih dahulu menunaikan salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang kepada agama. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasih, yang disayang, salat itu adalah tiang kepada agama. Dan kita menyebutkan kepada anak yang umur 1 jam, 1 jam, bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, 1 jam. Apa dia? Hayya 'alas salah. Salatlah wahai anakku, mari kepada salat, mari kepada salat. Lepas itu hayya 'alal falah.
Marilah kepada kejayaan, marilah kepada kejayaan hakiki, marilah kepada kejayaan hakiki. Apa dia kejayaan hakiki? Dunia berjaya dan akhirat berjaya. Lepas tu ulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar wahai anakku, Allah Maha Besar wahai anakku, Allah Maha Besar. Engkau aku tatang berumur 1 jam, Allah Maha Besar. Bila kau umur 1 tahun nanti, Allah Maha Besar sayang. Bila engkau berumur 10 tahun, Allah Maha Besar sayang. Bila engkau berumur 20 tahun, kau besarkanlah Allah wahai anakku. Bila engkau dewasa, engkau besarkanlah Allah. Bila engkau tua, besarkanlah Allah. Bila kau mati, besarkanlah Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku untuk engkau wahai Allah. Hidupku dan matiku untuk engkau yang penguasa seluruh alam ini wahai Allah. Hidup aku dan matiku untuk engkau yang menguasai alam buana ini wahai Allah. Saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Apapun Allah, apapun Allah, yang memberi rezeki Allah, yang memberi sakit Allah, yang menyembuhkan Allah, yang menyayangi Allah, yang mencintai Allah, sifat pemaaf Allah, yang mengampunkan Allah, yang menurunkan rezeki Allah, yang menurunkan bala Allah, semua Allah. Maknanya umur 1 jam segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, segala-galanya rujuk, segala-galanya terletak, segala-galanya berada, segala-galanya diletakkan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kenapa saya sebut benda ni tuan-tuan? Saya sebut benda ni ada kaitannya dengan tajuk yang kita bincang. Saya panjangkan menyebut perkara ini ada kaitan langsung dengan tajuk yang kita bincang. Apa tajuk yang kita bincang? Urus anak-anak punca perselisihan. Urus anak-anak punca perselisihan. So, saudara, dengar tuan-tuan, tajuk pagi ini memang tajuk hari ini kena pada semua orang tuan-tuan. Kena semua orang. Bermasa muka kerana tak basuh berak anak. Bermasa muka kerana tak salin diapers anak. Bermasa muka kerana tak mandikan anak. Bermasa muka kerana tak salin baju anak. Bermasa muka kerana tak bersihkan muntah anak. Bermasa muka kerana tak burp anak. Bermasa muka kerana tak layan anak. Bermasa muka kerana tak ambil anak waktu menangis. Bermasa muka isteri di dapur, anak menangis tapi ayah tak ambil anak itu. Bermasa muka tuan-tuan dan puan, anak tidur, kita tengok nyamuk datang, nyamuk gigit dia. Kita tak ambil kelambu dia, kita tak bakar ubat nyamuk dia, kita tak sembuh ubat nyamuk dia. Itu menjadi bahan untuk perselisihan, untuk pergaduhan, pertengkaran di antara suami dan isteri. Itulah tuan-tuan. Sebab tak jelas. Saya nak bagi beberapa sebab nanti tuan-tuan dan puan. Cuba kita rehat sebentar. Kita rehat sebentar tuan-tuan sebelum saya memberikan sebab-sebab dan bagaimana nak mengatasi masalah. Masalah apa tuan-tuan? Mengurus anak-anak menjadi punca kepada perselisihan. Itu sebenarnya mesti dikikis mulai daripada pagi ini 12 hari bulan September tahun 2020, hari Sabtu bercuti kita ini. Mari kita mengambil satu kesaksian tuan-tuan bahawa kita akan menjadi ibu dan ayah yang terbaik, menjadi pendidik, menjadi pelindung, menjadi pemberi nafkah, menjadi tuan-tuan seluruhnya, dan ayah-ayah menjadi leader, menjadi kepimpinan yang berkesan kepada keluarganya. Kita rehat sebentar tuan-tuan. Sila. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah
Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan madu tualang asli keluaran Kuatmed Sdn Bhd yang dijamin 100% asli dan memang berkualiti. Kepada anda semua, jangan tunggu-tunggu lagi. Order sekarang dengan WhatsApp kepada nombor yang tertera di skrin anda sekarang. Para penonton yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Kita teruskan tuan-tuan dalam beberapa minit yang akan datang ini. Tadi saya menyebutkan tuan-tuan, insya-Allah tugas dan tanggungjawab ibu dan ayah, suami dan isteri dalam mengurus rumah tangga, dalam mengurus keluarga, terutama yang berkaitan mengurus anak-anak. Ada mengurus anak-anak, tuan-tuan, ambillah anak-anak yang masih kecil, anak-anak toddlers, anak-anak remaja dan sebagainya. Untuk anak-anak yang kecil, bayi, masuklah mengurus makannya, mengurus minumnya, mengurus mandi-mandanya, mengurus tuan-tuan najisnya, mengurus waktu tidurnya, mengurus waktu jaganya, waktu mengurus tangisannya, waktu mengurus jeritannya. Semuanya nak diurus tuan-tuan. Semuanya. Dia tidak mampu nak mengurus dirinya sendiri, tetapi dia perlu diurus kerana dia bayi. Okey. Bila anak itu bergerak menjadi toddlers, anak yang berjalan jatuh, dah pandai berjalan tuan-tuan, umur sekitar dalam 2-3 tahun, diurus. Apa nak diurus? Nak diurus keselamatannya. Dia ambil barang, dia lempar barang, dia ambil barang, dia makan barang. Kena tengok. Dia tak tahu di mana yang boleh, di mana yang tak boleh, di mana yang racun, di mana tidak racun, di mana bahaya, di tidak bahaya. Itu menguruskan keselamatannya. Di samping menguruskan makannya, menguruskan minumnya, menguruskan kerehatannya, menguruskan tidurnya, menguruskan jaganya, dan mula menguruskan pendidikan-pendidikan sangat awalnya. Itu tanggungjawab. Ini tanggungjawab bersama. Saya nak bagi tahu, ini tanggungjawab bersama. Kemudian bila anak menjadi remaja, lagilah tuan-tuan, ibu-ibu kadang-kadang tidak ada kesempatan. Ibu-ibu tidak ada masa. Ibu-ibu tidak ada otoriti macam ayah. Ibu-ibu kata-katanya tidak begitu menyengat. Ibu-ibu kadang-kadang tuan-tuan, anak-anak tak pandang sangat. Anak-anak tak ambil perhatian sangat kata-kata daripada ibu. Nasihat-nasihat daripada ibu. Dia katakan ibu meletih. Tapi ayah yang tak banyak cakap, satu perkataan ayah, satu dehim ayah, satu batuk ayah, sudah cukup tuan-tuan untuk menimbulkan satu rasa kegetaran dalam jiwa anak-anak. Itulah, that's the power of man, the power of father, the power of a husband, the power of male, the male power, the masculine power. Itu dia. Itu ada kepada kita. Ada kepada siapa? Ada kepada ayah. Apa lagi tuan-tuan? Persoalan nafkah, itu ayah. Persoalan bimbingan, itu ibu dan ayah. Persoalan perlindungan, ayah. Kan? Persoalan untuk tuan-tuan mendidik supaya anak kita yang kata tadi, mendidik agama, mendidik akidah, mendidik syariah, mendidik akhlak. Macam 7 perkataan yang diserukan waktu dia berumur 1 jam tadi tuan-tuan. Pendidikan itu untuk mencapai kata-kata, untuk mencapai semangat falsafah supaya anak kita sepanjang masa membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggungjawab kedua-duanya sekali. Ayah bertanggungjawab dan ibu pun bertanggungjawab. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pun kalimat itu, kalimat tauhid itu tanggungjawab kedua-duanya, ibu dan ayah, ayah dan ibu. Hayya 'alas salah, tanggungjawab kedua-duanya, tetapi lebih tanggungjawab kepada ayah. Anak perempuan tanggungjawab kepada ayah, anak laki-laki tanggungjawab kepada ayah. Anak yang belum independen lagi tanggungjawab kepada ayah. Dan dibantu oleh ibu. Tak boleh serahkan 100% kepada ibu untuk mendidik anak-anak yang sedemikian, anak-anak yang menjelang remaja misalnya, dengan penuh tuan-tuan dan puan, dengan penuh komplikasi, complicated untuk kita mendidik anak remaja.
Tak boleh serahkan kepada ibu seorang, tak boleh serahkan kepada isteri seorang. Ini tanggungjawab bersama. Ini tanggungjawab bersama. Menjadikan anak kita manusia, menjadikan anak kita anak yang insan yang soleh, yang solehah, menjadikan anak kita yang beriman, menjadikan anak kita yang bertakwa, menjadikan anak kita takut kepada Allah, menjadikan anak kita mengikuti dalam hidupnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini tugas bersama. Ini tuan-tuan list senarai bersama. Tuan-tuan, dalam Federal Constitution, dalam perlembagaan persekutuan di bawah sistem federalism namanya, federalisme, ada dipanggil federalist. Ada tanggungjawab kerajaan federal, ada state list, ada tanggungjawab kerajaan negeri, dan ada tanggungjawab bersama, the common list. Begitu juga tuan-tuan, kita dalam keluarga kita pun serupa saja. Dalam suami isteri dan anak-anak, 3 tadi, suami, isteri, anak, mak, ayah, anak, pun ada suami punya list. Apa dia? Nafkah, itu suami. Perlindungan, itu suami. Keselamatan, itu suami. Pendidikan, tuan-tuan, dia punya konsep yang besar, pendidikan, itu suami. Menentukan anak-anak dan isteri kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu suami. Allah letakkan tanggungjawab itu kepada suami. Nak bawa ke mana anak-anak kita, nak bawa ke mana isteri kita, apa dia rancangan jangka panjangnya, rancangan jangka pertengahannya, rancangan jangka pendeknya, itu suami. Dan dibantu oleh isteri. Dengar tu, dibantu oleh isteri. Nafkah, suami. Tetapi tuan-tuan, saya nak sebut, perbincangan-perbincangan menunjuknya, jika wanita-wanita yang menjadi isteri itu bekerja dan diizinkan oleh suaminya atas nama ihsan kepada keluarga, ihsan kepada suami, bolehlah wanita itu optional, tuan-tuan, untuk memberikan sumbangan kepada kesejahteraan daripada gajinya untuk membangunkan keluarga bersama dengan suaminya. Tetapi tuan-tuan, kewajipan asasnya tentang nafkah suami. Suami yang mengizinkan isteri bekerja dalam suasana moden sekarang ni, isteri qualified. Isteri mempunyai gaji yang agak besar, isteri mempunyai kedudukan yang agak selesa, isteri mempunyai bonus yang selesa, isteri yang mempunyai berbagai-bagai tuan-tuan imbuhan-imbuhan daripada pejabat, daripada kilang, daripada syarikat swasta, daripada korporat dan sebagainya, menjadikan isteri kita selesa. Eloklah kalau isteri itu atas nama ihsan, atas nama kasih sayang, atas nama kesuburan kecintaan kepada suami, kepada anak-anak, kepada keluarga, sumbanglah kepada keluarga. Itu bukan merupakan satu yang obligasi, bukan. It is not obligatory. Tetapi bagi suami itu obligasi. Itu sesuatu yang dituntut, sesuatu yang fardu, sesuatu yang wajib bagi suami menyediakan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, di mana perselisihannya? Perselisihan timbul oleh kerana kita tak faham. Perselisihan timbul oleh kerana kita tidak hadir dalam majlis ilmu. Perselisihan timbul begitu banyak buku-buku yang sedang dihidangkan dalam masyarakat. Saya sendiri minta maaf tuan-tuan, saya sudah tulis 43 buah buku. 43 buah buku. Saya dah tulis tuan-tuan dan puan 43 buah buku. Ini buku yang terakhir yang saya tulis. Ada 3 buku kembar ni. Ni tuan-tuan ada 3 buku kembar ni. Ni. 3 buku kembar ni. Saya tulis ini buku yang terakhir dalam tempoh 1 tahun yang kebelakang ini. Ada 1 buku ni tuan-tuan dan puan, ini baru hanya 3 bulan buku ni. Inilah buku yang saya tulis, 43 buah buku. Ini buku yang ke-41, buku yang ke-42 dan buku yang ke-43. Apa ceritanya tuan-tuan? Antara ceritanya ialah kerukunan rumah tangga. Hidup harmoni suami dan isteri. Masalah-masalah anak, macam mana nak menyelesaikan masalah anak.
anak yang tak dengar cakap, anak yang suka mendapatkan nasihat daripada kawan-kawan tidak daripada ibu dan ayah, anak-anak yang tuang tuition, anak-anak yang pergi sekolah tidur, anak-anak yang sudah mula menghidu gam, anak-anak berkawan dengan budak-budak nakal, anak-anak mengisap rokok, tuan-tuan dan puan. Anak-anak tak mau ikut cakap mak, cakap ayah, anak-anak memalingkan diri, tak mau pandang muka mak, tak mau pandang muka ayah, anak-anak yang dalam hatinya mengutuk ibu dan ayahnya sendiri, anak-anak yang suka keluar daripada rumah, anak perempuan yang nak lari daripada rumah, anak perempuan, anak lelaki yang berpoya-poya siang malam pagi petang, tuan-tuan dan puan. Itu anak-anak kita. Anak-anak yang tak nak sembahyang, anak-anak yang tak nak bangun pagi, anak-anak yang tak nak pergi masjid, anak-anak yang tak nak pergi surau, anak-anak yang tak nak dengar majlis ilmu, anak-anak yang tak dengar, tak kenal ustaz, anak-anak yang tak kenal imam, tak kenal Bilal. Allah. Di sekolah, anak-anak yang terlibat dengan disiplin, anak-anak yang mencuri dalam bilik darjahnya, anak-anak tuan-tuan yang menderhaka kepada guru-gurunya, anak yang tak berterima kasih kepada guru-gurunya, anak yang menjadi beban kepada guru-gurunya. Itu. Dalam masyarakat pula, anak-anak yang sudah terlibat dalam mencuri kecuriannya. Minta maaf tuan-tuan, ini banyak cerita-cerita sedemikian. Sehingga kan tuan-tuan, cerita yang menyedihkan, yang menyayukan ialah anak-anak di bawah umur 15 tahun, tuan-tuan, sudah hamil, sudah melahirkan anak dan menjadikan orang-orang yang membuang anak. Pembuangan bayi, tuan-tuan, meningkat. Kadar pembuangan bayi semakin meningkat. Kadar bayi-bayi yang lahir tak tahu siapa ayahnya, bayi-bayi yang sebut tidak sah taraf semakin ramai, semakin ramai, semakin ramai, semakin ramai. Anak yang tak nak belajar semakin ramai. Anak yang duduk rumah tidur sepanjang-panjangnya, dah umur 21 tahun, tak nak bekerja, tidur siang malam pagi petang, malam keluar, siang tidur di rumah kita. Anak-anak ini ada dalam perkelilingan kita. Tuan-tuan dan puan yang saya nak menyebutkan, inilah yang saya tulis. Sebahagiannya ini saya tulis. Tuan-tuan dan puan, ini ada kaitannya dengan mengurus anak-anak. Jadi anak-anak perlu diurus. Yang pertama, anak-anak perlukan urusan itu mendapat konsen bersama, diurus secara seronok oleh ibu dan ayah. Sebab ibu dan ayah faham kenapa anak-anak mesti diurus. Nombor 2. Yang ketiga, tuan-tuan, mengurus anak-anak ni mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Namanya ilmu apa? Namanya ilmu parenting, ilmu keibubapaan. Namanya ilmu parenting, ilmu keibubapaan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita di Yayasan Sabaha ni, saya nak buat pengumuman kepada tuan-tuan. Kita di Yayasan Sabaha ni, tuan-tuan dengar, tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dapat mendengarnya, insya-Allah. Sekejap lagi tuan-tuan dan puan, kita akan habiskan dalam sekitar dalam 10 minit lagi kita habiskan program ini. Tapi saya nak memberitahu di ujungnya. Nanti saya nak bagi conclusion tentang mengurus anak-anak menjadi punca perselisihan antara suami isteri, antara ibu dan ayah. Nanti saya akan bagi dia punya conclusion. Tetapi yang saya katakan tadi, berbagai-bagai masalah yang kita hadapi. Setengah daripada ibu dan ayah datang berjumpa saya, tuan-tuan, angkat tangan. Doktor, do whatever necessary. We have lost hope. Kita dah tak ada apa, dah tak reti dah. Anak saya ada 3 orang, seorang umur 19 tahun, seorang umur 14 tahun, yang kecil lagi sekali umur 8 tahun. Kami tak tahu apa nak buat dah. 2 laki-laki, 1 perempuan. Tak tahu apa nak buat dah. We feel to you, doctor. We leave it to you, doctor. Please do whatever necessary, you know, and keep us updated. Itu. Buatlah apa yang patut, bagi tahu kami, dan tentukan insya-Allah kami bantu doktor, kami bantu sekolah, kami bantu kaunselor, kami bantu motivator, kami bantu tuan-tuan untuk mendidik anak-anak kami, kerana kami sudah tidak ada ilmu nak mendidik, sudah tidak ada cara nak mendidik. Dan ramai tuan-tuan, bila saya melakukan summer camp selama 35 tahun, ada 1.2 juta anak-anak termasuk ibu dan ayah mengikuti program ini. Ramai yang angkat tangan, angkat bendera putih. We don't know what to do, you know, we don't know. Dah habis ilmu dah habis cara dah di rumah kita, tapi tak nampak kesan kepada anak-anak. Jadi doktor, tolonglah, buatlah apa yang patut. Itu dia. Jadi tuan-tuan, Yayasan Sabaha, siapa penganjurnya? Yayasan Sabaha yang saya pimpin sejak 20 tahun dulu. Sekarang kita ada penjenamaan baru, Yayasan Kebajikan Sabaha dalam Mereka 2016. Itu penjenamaan baru.
Apa kita buat tuan-tuan? Sebagai yayasan yang non-profit making, yayasan non-profit making, bukan untuk tujuan keuntungan. Yayasan tidak bertujuan untuk keuntungan dan tidak mengambil keuntungan, insya-Allah. Seluruhnya, apa juga aktivitinya untuk kita membantu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang miskin dibantu, yang fakir dibantu, ibu tunggal dibantu, yang nak pergi keluar negara tak ada tiket kapal terbang dibantu, yang duduk di luar negara kehabisan duit dibantu. Itulah tuan-tuan. Yang sakit dibantu, yang berada di hospital dibantu. Tuan-tuan, yang tidak ada kemampuan ibu dan ayah atau saudara maranya, cuba kita bantu. Tetapi yang besar yang kita nak lakukan sekarang ni, membangunkan namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Saya ulang lagi, Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang berharga 12 juta ringgit, insya-Allah, dan kita bangunkan dalam bulan pertengahan tahun depan ini. Sekarang sedang dalam peringkat mengumpul dana. Jadi tuan-tuan dan puan, salah satu daripada aktiviti untuk itu yang kita Yayasan Sabah menjalankannya pada 3 hari bulan Oktober. Tuan-tuan catat dalam diary 3 hari bulan Oktober. Hari Sabtu pukul 9 pagi sampai pukul 12 atau 12.30 tengah hari, tuan-tuan dan puan, kita mengadakan program. Namanya program, tuan-tuan, program besarnya, banner besarnya, Wacana Qurrata A'yun. Wacana Qurrata A'yun. Apa itu wacana? Macam seminar. Wacana macam bengkel. Wacana macam kita simposium. Wacana macam tuan-tuan kita beradakan kolokium. Itu wacana nama dia. Apa Qurrata A'yun? Qurrata A'yun itu menyejukkan mata, menyejukkan pandangan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina Qurrata A'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta Allah Subhanahu wa taala jadikan isteri kita, jadikan anak kita, jadikan keturunan kita, jadikan cucu kita, jadikan cicit kita, seluruhnya mereka menjadi Qurrata A'yun. Sejuk mata memandang mereka, sejuk mata tengok perangai mereka, sejuk mata tengok mereka duduk, sejuk mata tengok mereka berjalan, sejuk mata mereka tengok bermesra antara adik-beradik, sejuk mata kita tengok daripada kecil-kecil dah pandai khidmat mak bapak, sejuk mata kita melihat tuan-tuan mereka suka dinasihati oleh ibu bapa, sejuk mata kita lihat waktu salat tak sampai waktu salat lagi mereka sudah bersedia untuk salat, sejuk mata kita tengok bila azan saja di masjid, sebelum habis azan mereka dah sampai ke masjid, mereka dah sampai ke surau, mereka duduk dalam majlis ilmu, mereka mengucapkan terima kasih kepada mak, mereka salam mak, salam ayah, cium tangan mak, cium tangan ayah, dakap mak, dakap anak, dakap mak, dakap cium dahi mak, cium dahi ayah, bisik di telinga mak dan ayah, I love you mama, I love you dad, I love you mama, I love you ayah. Ini dia anak yang macam mana tuan-tuan? Inilah anak yang mesti dididik. Siapa pendidiknya? Ibu dan ayah. Macam mana nak didik? Ini tadi, didikan bersama. Menggantikan diapersnya bersama, memandikannya bersama, tuan-tuan dan puan, gelak ketawa dengannya bersama, berjenaka dengannya bersama, bergurau dengannya bersama, berjalan-jalan dengan dia bersama, shopping bawa dia sekali bersama, pergi makan angin bawa dia bersama, tuan-tuan, tidurnya bersama, jaganya bersama. Itu dia. Tetapi persoalan mencari nafkah, berjuang mengenai nafkah, itu tanggungjawab suami. Keselamatan keluarga pada keseluruhannya, selamat dunia, selamat akhirat, selamat kehormatannya, selamat reputasinya, selamat kehormatannya, itu suami. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, ya. Jadi sekarang ni 3 hari bulan Oktober, tuan-tuan, 3 hari bulan Oktober, hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 12.30. Apa tajuknya? Parenting, keibubapaan, elak sesal tak sudah. Parenting, keibubapaan (2), elak sesal tak sudah. Kenapa sesal tak sudah? Ya, anak-anak macam ni tuan-tuan, 4 orang anak kita ni, ya Allah, yang tak nak sembahyang, yang tak nak bangun pagi, yang tak nak pergi sekolah, yang tuan tuition, yang lawan cikgu di sekolah, bergaduh dengan cikgu, bergaduh dengan kawan-kawan, curi duit dekat sekolah. Aduh, tuan-tuan dan puan, yang tidur di sekolah, yang di rumah tuan-tuan, susah nak bangun, susah nak berjaga, susah nak pergi bilik air, susah nak mandi, tidur mengantuk. Aduh, itu anak kita. Jadi tuan-tuan, 3 hari bulan Oktober pukul 9 hingga pukul 12 atau 12.30 tengah hari, tajuknya ialah program keibubapaan atau parenting,
Elak sesal tak sudah. Elak sesal tak sudah. Okey, tuan-tuan kita akan siapa yang akan mengendalikan? Saya, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, minta maaf, bersama dengan Dr. Mazita Ahmad. Dr. Mazita Ahmad seorang kaunselor, ada PhD. Seorang penasihat keluarga, ada PhD. Seorang pendidik keluarga, ada PhD. Seorang yang berpengalaman, ada PhD. Seorang yang ada ilmu mengenai kekeluargaan, perkahwinan, kemasyarakatan, perkahwinan dan perceraian seluruhnya. Dr. Mazita Ahmad yang ada PhD, ada kedoktoran falsafah. Tuan-tuan, dia bekerja di bawah JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Dia letakkan di Politeknik, tuan-tuan dan puan, di Sungai Petani sekarang ni, dan dia bersama dengan saya akan mengendalikan program ini. Itu nombor dua. Nombor tiga, tuan-tuan, macam mana caranya nak masuk program ini? Caranya mudah. Tuan-tuan pergi kepada Facebook page Datuk Dr. Hassan Ali. Macam sekarang ni, tuan-tuan pergi, di situ dia link, ada link, kita bagi link dia. Gunakan link itu, tuan-tuan. Gunakan link itu untuk membuat pendaftaran. Kalau tuan-tuan tak berapa familiar, tak berapa pandai, maklumlah tuan-tuan, umur dah 30, 40, 50 ni macam saya sendiri pun tak pandai. Mintalah bantuan cucu, mintalah bantuan anak, macam mana nak menggunakan link itu, macam mana nak mendaftar melalui, tuan-tuan, link yang disediakan dalam FB page Datuk Dr. Hassan Ali. Nombor tiga, program ini, tuan-tuan, nombor tiga, berjalan secara online, live online. Tuan-tuan tak payah pergi dewan, tuan-tuan tak payah pergi hotel, tuan-tuan tak payah pergi bilik seminar, tuan-tuan tak payah pergi di mana-mana pun, tuan-tuan. Tak payah pergi masjid yang jauh, tak payah pergi surau di mana-mana pun. Tuan-tuan boleh ikuti wacana Qurrata Ayun, parenting elak sesal tak sudah ini daripada rumah. Daripada dapur, daripada bilik tetamu, daripada ruang keluarga, daripada ruang tamu, masa-masa tuan baring-baring, boleh ikuti program ini hanya melalui smartphone, tuan-tuan. Nanti kita akan bagi link, dan tuan-tuan you be connected dan bersama dengan kita punya wacana Qurrata Ayun itu, insya-Allah. Mudah saja, tuan-tuan. You get to the link. Link ini dalam Facebook saya, dalam page saya ada link. Sekarang ni tuan-tuan boleh pergi, sekarang ni. Tuan-tuan boleh pergi sekarang ni, tuan-tuan. Kita nak limitkan dalam 200 orang macam tu. 200 orang, tuan-tuan. Bukan duduk dalam dewan, tidak. 200 orang bukan duduk dalam dewan, bukan duduk dalam hall, bukan duduk dalam dewan orang ramai, bukan duduk di balai raya, bukan duduk di masjid, tidak. Di rumah masing-masing, satu dunia ni. Kalau ada anak kita di United Kingdom pun boleh tengok, boleh ikut seminar kita. Anak kita di Amerika boleh ikut seminar kita pada 3 hari bulan. 3 hari bulan Oktober, 3 hari bulan 10. Anak kita di Saudi boleh ikut, anak kita di Brazil boleh ikut. Tuan-tuan pegang. Apalagilah anak kita di Malaysia, anak kita di Sarawak, anak kita di Sabah, anak kita di Brunei, anak kita di Singapura, anak kita di selatan Thailand, suami kita, tuan-tuan, di Indonesia, di mana-mana pun kita buka program ini. Tetapi yang khususnya, tuan-tuan, kepada teman-teman yang berada di tanah air kita ini. Dan kita buka kepada teman-teman yang lain di luar daripada tanah air kita ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap cepat. Tuan-tuan kena cepat hari ini juga. Tuan-tuan, telefon, kalau tuan-tuan tak sure, tuan-tuan boleh telefon nombor-nombor yang ada. Nombor-nombor tengok dalam ini, tuan-tuan, dalam skrin tuan-tuan sekarang tu ada nombor 2 telefon. Yang pertama 0136283985, itu Puan Suraya. Saya 019-213-0147, itu telefon saya. Di bawah skrin tuan-tuan sekarang, dekat skrin telefon tuan-tuan sekarang ni, di bawah sebelah kanan tuan-tuan tengok nombor-nombor telefon. Boleh untuk menanyakan, untuk mendaftar. Apa nama programnya? Wacana Qurrata Ayun. Macam mana nak daftar? Ada link sekarang. Pergi kepada Facebook page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. InsyaAllah daftar segera, tuan-tuan. Daftar segera. Hanya yang berdaftar saja, insyaAllah. Dan lagi satu, tuan-tuan, yuran. Kita tidak gunakan yuran pengendalian, kita tidak gunakan yuran profesional, kita tidak menggunakan yuran macam biasa yang orang yuran pendaftaran, tetapi kita minta tuan-tuan bagi sumbangan untuk terus dimasukkan ke dalam Yayasan Sabha untuk didermakan kepada
projek Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah inilah satu-satunya kompleks dalam dunia. This is the only one in its kind. Satu dunia inilah yang kita nak buat. Satu Asia tak ada program ni, yang ada nanti di tempat kita ini. Satu Malaysia belum ada lagi, yang ada di tempat kita ni. Di Batu 15, Sungai Semungkis, Ulu Langan. 20 minit daripada Pekan Kajang. Kita nak bangunkan 12 juta. Harganya 12 juta tuan-tuan. Apa dia? Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Apa guna kompleks ini? Untuk memberi pendidikan. Apa pendidikannya? Pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan dengar, apa pendidikan yang diberi oleh Kompleks Anjung Husnul Khatimah nanti di bawah Yayasan Sabha? Ialah tajuknya pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan perlukan pendidikan ini, saya perlukan pendidikan ini, seluruh para penonton yang saya muliakan sekarang ni tuan-tuan. Tuan-tuan memerlukan pendidikan ini. Jadi tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan insya-Allah saya nak pergi kepada tajuk tadi. Tajuk tadi tuan-tuan yang saya tak lari sebenarnya bila saya menerangkan tentang wacana Qurrata A'yun tadi pun saya tidak lari daripada tajuk kita bincang. Apa tajuk kita bincang? Urus anak-anak menjadi punca perselisihan. Urus anak-anak menjadi punca perselisihan. Mulai daripada hari ini tuan-tuan dan puan, saya harap anak-anak ni merupakan pemberian Allah. Itulah gunung, itulah limpa, itulah jantung, itulah emas, itulah berlian. Itulah anak kita tuan-tuan. Nombor 2, ibu yang sudah mengandung dan melahirkannya dengan berbagai-bagai halangan, berbagai ujian, kesakitan yang ditanggungnya. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah sebagai seorang ayah, bakal ayah, simpatilah kepada ibu yang sedang mengandung ini. Bantu yang sepatutnya, permudahkan kandungannya, permudahkan emosinya, permudahkan dalam jiwanya, permudahkan jangan kecilkan hatinya, jangan mengalirkan air matanya, jangan dibentak-bentak dia, jangan bergaduh dengan dia, jangan dicari punca pergaduhan kalau isteri kita sedang mengandung dan sebagainya. Tuan-tuan, itu nombor 1. Nombor 2, bila melahirkan anak nanti, pastikan tuan-tuan, pegang tangan isteri, pegang tangan suami. Abang, imah, kita mengambil satu kesaksian. Anak yang dikurniakan ini, anak yang merupakan inilah intan berlian kepada kita. Kita akan jaga bersama abang. Kita akan urus bersama abang. Ada urusan yang memang terletak di bahu abang. Apa dia? Nafkah. Ada urusan terletak di bahu abang. Apa dia? Keselamatan keseluruhan keluarga. Ada urusan yang letak kepada bahu abang. Apa dia? Menjaga kehormatan keluarga, kehormatan anak, kehormatan saya dan kehormatan abang. Apalagi tuan-tuan dan puan, ialah untuk menentukan insya-Allah anak ini hidup, bangun terus menjadi insan-insan yang soleh, yang solehah. Pengembala di depan yang memulakan sekali ialah ayahnya, dibantu oleh isterinya. Nombor 3 tuan-tuan dan puan, ya, tentang membantu keuangan dan sebagainya. Seluruhnya tanggungjawab suami, tetapi kalau ditakdirkan perempuan itu mempunyai kelulusan tinggi, mempunyai gaji yang tinggi, mempunyai kemampuan kebolehan yang tinggi, tuan-tuan, dibenarkan oleh suami untuk bekerja atas nama ihsan kepada keluarga, ihsan kepada anak, ihsan kepada suami. Contribute lah tuan-tuan. Sumbanglah. Sumbang, kesian suami kita, hujan bekerja, panas bekerja, tuan-tuan, ya, perlu hanya mengalir siang malam pagi petang, air matanya mengalir tuan-tuan untuk mencari nafkah kepada anak isteri. Bantulah mereka tuan-tuan, bantulah mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan dan penuh keikhlasan. Yang keempat tuan-tuan, tuan-tuan, insya-Allah kita yakin apa yang kita lakukan ini tuan-tuan akan menjadi kebenaran, akan benar, akan hak kalau tuan-tuan seluruhnya pendidikan anak-anak, ke suami, isteri, seluruh keluarga diletakkan atas platform agama. Mesti agama. Apa agamanya? Inna dina indallahil Islam. Agama itu di sisi Allah ialah Islam. Tuan-tuan, ya, macam mana cara kita nak mengambil agama seluruhnya? Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah, budaya kaffah, keseluruhannya tuan-tuan, insya-Allah. Dan dalam keseluruhan itu, mengurus anak ada agama, mengurus isteri ada agama, mengurus suami ada agama, membantu keluarga ada agama, membantu keluarga untuk masa kini dan masa depan, untuk kehidupan yang sempurna ada tuan-tuan aspek-aspek penting dalam agama.
Kemudian yang kelima, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap sekarang ni tuan-tuan, saya sekali lagi, jabat tangan suami, jabat tangan isteri, pandang muka suami, pandang muka isteri. Tak ada lagi masa-masa muka, tak ada lagi dah masa-masa muka. Itu petty, itu kecil-kecil, ketepikan kecil. Yang besarnya ialah nak lahirkan anak yang saleh, anak yang salihah, membesarkan anak yang saleh, anak yang salihah. Tuan-tuan, meletakkan anak-anak kita di jalan yang benar, di highway yang benar, di lebuh raya yang benar. Apa lebuh raya yang benar? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang benar, jalan yang lurus, wahai Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus, wahai Allah. Bergaduh pasal anak-anak bukan jalan yang lurus, wahai Allah. Masa muka ke anak-anak bukan jalan yang lurus, wahai Allah. Tuan-tuan, membebankan suami untuk menguruskan anak-anak, mengganti diapers adalah suami, membasuh berak suami, itu bukan caranya, tuan-tuan dan puan. Caranya ialah belas ihsan di antara kita, antara suami dan isteri. Caranya ialah understanding antara kita dan suami dan isteri. Inilah tuan-tuan di antara perkara yang kita akan sirikan. Kita akan sirikan bermula tuan-tuan 3 hari bulan Oktober. Apa namanya? Parenting. Parenting ataupun keibubapaan. Elak sesat, elak sesal tak sudah, elak sesal tak sudah. Jangan lupa tuan-tuan, daftar sekarang tuan-tuan, melalui link. Di mana nak dapat link itu? Daripada Facebook page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Bagaimana tuan-tuan sedang menikmati program ini sekarang? InsyaAllah tuan-tuan tekan see more tu, dalam poster tu ada see more. Tuan-tuan tekan itu, di bawah itu nanti ada penceritaan mengenai wacana Qurrata Ayun. Kenapa kita buat, macam mana kita buat, apa faedahnya, apa dia punya ganjaran masa pendek, ganjaran jangka panjangnya, siapa yang akan terlibat, siapa yang akan mengendalikan, macam mana nak buat, macam bila kita nak buat, macam mana cara nak ikut, apa artinya online, seminar online tu apa artinya, semuanya ada dalam penceritaan. Tuan-tuan, dia ada poster, tuan-tuan tengok ada posternya, tekan see more. Tuan-tuan tekan see more tu untuk melihat lebih detail lagi, termasuk nanti ada link dekat situ untuk melakukan registration. Kalau tak faham, kalau tak berapa sure, minta anak-anak, minta cucu kita untuk memberitahu kita macam mana caranya untuk mendaftar itu. Datanglah dengan suami, datanglah dengan isteri. Sebarkan tuan-tuan. Like and share. Sebarkan pada teman-teman, sebarkan pada sahabat seluruhnya. Anak-anak kita tuan-tuan. Ramai yang mengadu kepada saya. Anak-anak tuan-tuan, anak dah besar, dah ada cucu, dah mengadu tuan-tuan. Kehidupan yang tak nampak. Yang tak nampak masa-masa yang terang di depan. Gelap masa di depan tuan-tuan. Bergaduhlah anak, larilah anak. Anak dah besar lari, tinggalkan suami, ada tinggalkan anak, bergaduh siang malam pagi petang. InsyaAllah datanglah pada 3 hari bulan Oktober. Saya dengan Dr. Mazita Ahmad akan bersama-sama dengan tuan-tuan untuk menjawab soalan-soalan dan memberi tips-tips macam mana kita dapat mengurang dan menyelesaikan masalah dengan anak-anak, dengan suami, dengan isteri melalui program Wacana Qurrata Ayun. Bila? 3 hari bulan Oktober, hari Sabtu. Daripada pukul berapa? 9 pagi sampai pukul 12 atau 12.30 tengah hari. Siapa pengendalinya? Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali bersama dengan Dr. Mazita Ahmad. Tuan-tuan, macam mana cara pengendaliannya? Secara online, live online. Tuan-tuan berada di rumah, saya berada di sini, kita kendalikan bersama-sama insya-Allah. Bolehkah kita berinteraksi? Yes. Boleh kita berinteraksi, boleh tanya soalan, kami jawab, boleh berdialog di antara kita. Tuan-tuan, insya-Allah kita ada satu sistem, kita ada satu platform ya untuk mendengar soal-soalan daripada tuan-tuan, dan tuan-tuan akan menerima jawapan-jawapan daripada kami, daripada saya dan Dr. Mazita Ahmad insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan dan puan ya. Dan akhirnya saya doa tuan-tuan ya. Saya doa tajuk pagi ini, urus anak-anak punca perselisihan antara suami dan isteri, antara ibu dan ayah tak akan berlaku lagi dalam keluarga. Kita fikir jangka panjang, bukan titik bengik hari ini. Kita fikir anak-anak berjaya di atas pentas nanti, dapat scroll, anak yang soleh, anak yang solehah. Semuanya A. Anak kita top 10, top 10. Di mana mereka pergi pun, anak kita top 10. Agamanya top 10. Salatnya top 10. Taat kepada mak dan bapaknya top 10. Overall, tuan-tuan, top 10 kepada Allah, top 10 kepada Rasul, top 10 kepada salat, top 10 kepada ibadah. Pada masa yang sama, top 10 chemistry, top 10 physics, top 10 mathematics, top 10 English, top 10 bahasa Melayu, top 10 geography. Ini yang kita hendak. Boleh tak kita melahirkan anak yang sedemikian? Mesti boleh, insya-Allah dengan izin Allah. Antara caranya
ikutlah program 3 hari bulan Oktober nanti. 3 bulan Oktober, hari Sabtu, insyaAllah. Apa nama program kita? The big bannernya, Wacana Qurrata Ayun. Tema kali ini, parenting, parenting ataupun program keibubapaan, pendidikan keibubapaan, elak sesal tak sudah. Program pendidikan keibubapaan, pendidikan keibubapaan titik 2, elak sesal tak sudah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah cukup setakat itu. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya, ada baiknya pada saudara. Minta maaf lah tuan-tuan, minta maaf pagi ni saya tinggikan suara pagi ni. Saya nak panggil, saya punya seronok nak jumpa dengan tuan-tuan, seronok nak bersama dengan tuan-tuan, seronok nak berdialog dengan tuan-tuan, seronok nak memberikan sedikit ilmu, sedikit pengalaman saya. Saya dah tulis 43 buah buku. Tuan-tuan, kita nak mendirikan ini tuan-tuan. Seluruhnya nanti tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan untuk mengikuti wacana Qurrata Ayun, kita nak dirikan ini tuan-tuan. Apa yang kita nak dirikan? Anjung Husnul Khatimah. Berapa harganya? 12 juta ringgit. Apa programnya? Program pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Macam mana program ini dibuat? Program ini dibuat, tuan-tuan, secara amal jariah fi sabilillah. Adakah keuntungan? Tidak satu sen pun untuk keuntungan. Macam mana tuan-tuan dapat dananya? Dana nak dapat macam mana? Dana daripada 7 sumber untuk mendirikan 12 juta ringgit Anjung Husnul Khatimah. Macam mana dananya? Yang pertama wakaf, yang kedua zakat, yang ketiga infak, yang keempat sedekah, yang kelima fidyah, yang keenam amal jariah, yang ketujuh fi sabilillah. Dermalah tuan-tuan. Salah satu cara mendermanya ialah tuan-tuan mendaftar, insya-Allah pada 3 hari bulan Oktober. Apa yang tuan-tuan bayar itu, tuan-tuan setelah ditolak kos-kos pengendalian, kita akan dermakan kepada Anjung Husnul Khatimah. Kita sumbangkan dengan sendirinya. Tuan-tuan mengikuti program, tuan-tuan akan dapat 2 buku e-book. Ya, dia punya dog gift dia 2 buku e-book karangan saya. 2 buku e-book karangan saya tuan-tuan. Hebat buku ni. Buku ni memang buku kembar tuan-tuan. 2 buku kembar yang saya tulis agak lama, tapi kita bagi nada yang baru kepada buku ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan ya, saya harap tuan-tuan dapat menyumbang bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saya. Inilah cerita tuan-tuan, inilah cerita saya, inilah cerita umat. Apa dia? Kita nak bangunkan Anjung Husnul Khatimah, satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, dan satu-satunya yang kita akan bangun ni di tapaknya di Batu 15 Sungai Semungkis Ulu Langat. Kira-kira 20 minit kita membawa kereta daripada Pekan Kajang. Tuan-tuan dan puan ya, jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Jangan lupa tuan-tuan, besok malam ni tuan-tuan, malam ini insya-Allah kita akan bersama. Tajuknya malam ni tuan-tuan, pukul 9.15 malam ni. Tajuk dia apa tuan-tuan? Tajuk malam ni ialah memadrasahkan rumah kediaman. Memadrasahkan rumah kediaman, memasjidkan rumah kediaman, mensuraukan rumah kediaman, bukan merestorankan rumah kediaman, bukan mengkelapkan rumah di kediaman. Dan tuan-tuan, besok pagi tuan-tuan, besok pagi pukul 7 besok pagi, tajuk besok pagi yang saya akan bagi besok pagi pukul 7 tuan-tuan, titisan embun pagi, tajuknya mertua sering merajuk. Mertua sering merajuk. Semua tuan-tuan ada mertua, bekas mertua atau mertua yang ada sekarang ni, jangan dia merajuk tuan-tuan. Merajuk kesan kepada kita, kesan kepada rumah tangga, kesan kepada anak cucu kita, amat besar kesannya tuan-tuan. Cukup setakat itu. Jumpa lagi, dan jumpa yang lebih lama lagi. Bila kita nak jumpa lama? Dalam 2-3 jam setengah. 3 jam setengah kita nak jumpa. Bila? 3 hari bulan Oktober, hari Sabtu pukul 9 hingga 12 atau 12.30 tengah hari, bersama dengan Dr. Mazita Ahmad. Saya akan bertemu dengan tuan-tuan dalam program apa tuan-tuan? Wacana Qurrata Ayun. Tajuknya apa tuan-tuan? Program keibubapaan. Program keibubapaan, elak sesal tak sudah. Elak sesal tak sudah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.